Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar tingkatan 4? Okey, baik. Untuk pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan pagi ini, okey, cikgu akan masuk dalam subjek pendidikan kesihatan. Okey, tajuk yang kita akan belajar pada pagi ini adalah penyalahgunaan bahan. Okey, pelajar-pelajar boleh buka buku teks untuk buat rujukan. Cikgu akan sharekan slide dulu. Okey, untuk tajuk penyalahgunaan bahan, pelajar-pelajar boleh buka buku teks muka surat 166. Okey. Standard pelajaran yang kita akan belajar pada pagi ini adalah menerangkan jerak dadah. Okay, yang kedua, menjelaskan situasi berisiko yang membawa kepada jerak dadah. Okay, yang ketiga, membincangkan implikasi jerak dadah kepada diri, keluarga dan masyarakat. Okey, kita pergi kepada pengenalan dahulu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan bahan? Okey, penyalahgunaan bahan dikaitkan dengan pengambilan dadah. Tujuan asal bahan ini adalah untuk perubatan, namun disalahgunakan oleh pihak tertentu dengan tujuan berkhayal bagi memastikan keseronokan sementara. Penagihan dadah bukan saja memusnahkan kehidupan individu, malah akan melibatkan masalah kepada keluarga, masyarakat dan negara. Itu adalah maksud penyalahgunaan bahan. Okey. Yang seterusnya adalah jerak dadah. Okey. Cikgu tahu pelajar-pelajar pernah dengar jerak dadah ataupun keledai dadah. Okey, jerak dadah atau menjadi keledai dadah bagi tujuan pengedaran bahan terlarang. Itu adalah jerak dadah ni lebih kepada keledai dadah. Okey, kita pergi dengan lebih lanjutlah. Yang boleh tengok gambar rajah. Biasanya keledai dadah ni boleh berlaku melalui lapangan terbang, perangkat keledai dadah banyaklah. Adalah juga masyarakat yang terlibat dengan keledai dadah ni. Okey, kita pergi yang seterusnya, jerak dadah dan situasi berisiko yang membawa kepada jerak dadah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan jerak dadah ni? Okey, jerak dadah ialah keadaan individu yang dipengaruhi atau diperdaya oleh individu lain bagi menagih dadah atau dijadikan sebagai keledai dadah. Keledai dadah bermaksud mereka yang ditipu, dipaksa atau diperdaya bagi menjual dadah di dalam atau luar negara. Okey, keledai dadah ni yang ditipu oleh seseorang lah. Contoh dia, kita untuk menghantar dadah ke luar negara, dia letak dalam beg. Kita biasa tengok dalam TV kan, letak dalam beg boleh jadi tanpa kita sedari yang kita bawa itu adalah dadah. Okey, boleh tengok situasi dia. Contoh situasi satu, individu mencurigakan meminta bantuan untuk menjaga beg. Ini biasa berlaku. Dia suruh kita jaga beg atau memegang barang biliknya. Okey. Okey, pelajar-pelajar boleh bacalah situasi muka surat 168. Okay, cikgu nak tengok nota penting. Okay, yang pertamanya, sekiranya terdapat unsur paksaan, maklumkan kepada anggota keselamatan seperti polis dan pengawal keselamatan. Okey, bila ada unsur paksaan untuk kita menghantar barang tu, kita boleh buat laporan kepada polis dan pengawal keselamatan. Tidak meninggalkan barang peribadi di tempat awam untuk mengelakkan risiko jerak dadah. Kadang-kadang kita leka tinggal beg kita. Contoh kalau kita nak pergi ke suatu tempat lah, tapi kita tinggalkan beg kita. Dan menyebabkan orang boleh ambil kesempatan
dengan meletakkan barang-barang yang menyalahi undang-undang ke dalam beg kita. Berwaspada dengan makanan dan minuman yang diberikan oleh individu kerana dikhawatiri mengandungi bahan terlarang. Ini bahaya, kena hati-hatilah pelajar-pelajar. Okey, tidak mudah mempercayai janji ataupun tawaran kerja serta pulangan lumayan sebagai ganjaran. Okey. Sudah dadah ada yang menjanjikan kehidupan mewah ataupun gaji yang tinggi dengan membawa barang. Okey. Yang seterusnya nota penting juga situasi yang kedua. Okey, nota penting dekat sini adalah pelajar-pelajar boleh baca situasi tersebut dalam buku teks lah. Muka surat 169. Sekiranya temuduga dijalankan secara bersemuka, segera tinggalkan tempat tersebut kerana dikhawatiri berlaku paksaan atau kekerasan. Elakkan daripada mendedahkan maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan dan alamat tempat tinggal. Sekiranya terdapat kemusykilan tentang individu yang membuat panggilan. Kita kadang-kadang terima panggilan tu yang menjanjikan wang tunai dan sebagainya. Kalau boleh kita tidak boleh mendedahkan maklumat peribadi kita seperti nombor kad pengenalan dan alamat kita. Ini bahaya. Macam boleh buat zaman sekarang ni macam-macam lah boleh buat terhadap kita lah. Berwaspada dengan tawaran gaji yang lumayan. Okey, lebih-lebih lagi jika tidak setimpal dengan pekerjaan atau tugasan dilaksanakan. Kita perlu siasatlah apabila kita terima tawaran gaji lumayan. Sedangkan kerja kita ataupun kerja kita ni tidak sepadan dengan gaji yang lumayan. Kita kena siasat dulu lah. Kadang-kadang itu adalah penipuan lah. Mata-mata. Okey, implikasi jerat dadah diri, keluarga dan masyarakat. Okey, apabila seseorang itu terlibat dengan jerat dadah. Ini implikasi lebih kepada kesan kepada diri, keluarga dan masyarakat. Okay, kita tengok kepada kesan kepada diri kita lah. Yang pertamanya kesihatan terjejah. Kesihatan terjejah. Yang kedua mental, serta kewangan, prestasi kerjaya dan pelajaran juga akan merosot. Ini yang apabila kita terlibat dengan perkara-perkara tersebutlah. Hidup dalam khayalan. Okey. Dan kita akan menyebabkan kita akan melakukan jenayah apabila kita terlibat dengan dadah ni lah. Untuk mendapatkan wang dan sebagainya. Kerana dadah ni apabila terlibat dengan dadah ni kita akan melakukan jenayah seperti merompak, mencuri, meragut untuk mendapatkan duit. Duit tu untuk beli dadah. Okay, ini kesan kepada diri ya. Bahaya apabila kita terlibat dengan dadah. Okay, kesan kepada keluarga pula. Okey, yang pertamanya menjejaskan keharmonian keluarga. Okey, apabila seorang tu terlibat dengan dadah ni, biasanya akan berlaku perbalahan di antara keluarga. Contoh dia masalah kewangan dan sebagainya lah. Okey, tanggungjawab terhadap keluarga juga terabai. Okey, tanggungjawab juga terhadap keluarga terabai. Contohnya contoh je lah, ayah terlibat dengan dadah menyebabkan anak-anaknya akan terabai, isterinya akan terabai. Okey, itu adalah contoh. Okey, ahli keluarga hidup dalam ketakutan, mendatangkan stres kepada ahli keluarga, mendatangkan tekanan lah. Mencemarkan nama baik keluarga di mata masyarakat. Okey, masyarakat akan pandang serong lah apabila terlibat dengan dadah. Masyarakat pun akan menyisih keluarga kita. Okey, kesan kepada masyarakat dan negara. Okey, implikasi Okey, kehilangan tenaga kerja yang efektif dan bermotivasi lah. Apabila terlibat dengan dadah ni, kita akan hilang semangat untuk bekerja. Masyarakat akan bimbang berlakunya
jenayah. Okey. Contoh dia masyarakat sekitar kita dengan keluarga yang terlibat dengan dadah tu akan bimbanglah ke berlakunya jenayah. Bilangan masyarakat mental akan bertambah. Penularan penyakit HIV dan AIDS, penyakit AIDS lah. Itulah bahaya, kesan dia bahaya apabila terlibat dengan dadah. Ekonomi negara juga akan tercecah. Yang seterusnya kita tengok cara mengelak jerat dadah. Cara mengelak jerat dadah. Yang pertama sekalinya kita perlulah berhati-hati dengan tawaran kerja bergaji lumayan di luar negara. Apabila kita kena berhati-hati tawaran iaitu dengan siasat atau buat kajian terlebih dahulu tentang kerja yang dipohon atau ditawarkan. Maknanya kita perlu siasat. Kadang-kadang dapat panggilan telefon menantikan kita dapat kerja, gaji yang tinggi. So kita kena buat kajian dahulu ataupun siasat dahulu sama ada betul ataupun tidak. Yang keduanya, jangan membawa barang yang dikirim orang lain. Ini selalu yang terjadilah. Biasanya kita lihat dalam TV dan sebagainya, membawa barangan orang lain. Membawa barangan. Kita tak tahu barang apa yang kita bawa, barang yang dikirim orang. Kita tak tahu apa barang itu. Apabila ditangkap, tengok dalam beg ada dadah. Itu yang selalu masa terkena. Kebanyakan masa jerat dadah membawa barangan seperti beg yang dikirim oleh orang lain. Mereka diminta untuk menyerahkan barang tersebut kepada pihak lain. Yang seterusnya, yang ketiga, elakkan daripada makan atau minum dengan orang yang baru kenali. Maknanya kita nak minum dengan orang yang tidak dikenali, kita perlu berhati-hati lah. Berhati-hati dengan minum, dengan makanan dengan makanan dan minuman yang diberi oleh orang lain, sama ada dikenali atau sebaliknya. Kadang-kadang orang yang nak buat jahat kepada kita, dia letaklah sesuatu di dalam air. Itu bahaya. So kena berhati-hatilah. Yang keempatnya, selidik latar belakang rakan yang baru dikenali. Bila kita kenali seseorang yang baru kenali, kita perlulah siasat. Sama ada dia ikhlas nak berkawan kita atau untuk tipu kita sahaja. Zaman sekarang ni banyaklah orang mengambil kesempatan. Yang kelima, tinggal bersama keluarga atau sentiasa menziarahi keluarga. Yang keenamnya, percaya pada diri sendiri bahawa anda boleh berjaya. Individu yang percaya pada diri tidak akan mengambil jalan mudah untuk hidup senang lenang. Mereka akan berfikir panjang jika ditawarkan sesuatu yang lumayan. Itu adalah cara mengelak jerat dadah. Itu saja untuk pagi ini, dan cikgu akan tinggalkan ataupun memberi tugasan. Cikgu akan bagi tugasan dalam grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.